الله الله يا الله 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 يا الله. Kita masih lagi sambung pada setiap Khamis pagi kita baca kitab Buku Iman. Okey, masih lagi dalam membicarakan sedikit bicara tentang murtad. Okey, kalau tengok macam dekat sini sambung wah. Betul? Betul Ustaz. Okey. Nah. Berkata Allah itu zalim, seperti berkata ia pada seseorang. Dia cakap dengan orang lain. Apa dia kata? Kamu buat zalim padaku, nanti Allah akan buat zalim padamu. Kenapa yang ulama kata benda ni boleh jadi murtad? Sebab hadis kursi, ada hadis kursi disebut, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ada pada diriku. Maknanya Allah tak zalim. Maknanya kalau dia kata Allah, nanti Allah buat zalim kat engkau, maknanya Allah zalim. Dan aku jadikan kezaliman itu haram juga buat kalian. Maka janganlah kamu saling zalim menzalimi. Jadi apa saja yang berlaku kat kita ni, semuanya adalah kebaikan. Ulama kata, apa juga yang berlaku pada kita ni, sakit ke, apa ke, semua adalah kebaikan kecuali seseorang itu dikatakan murtad. Murtad tu tak ada kebaikan. Dan juga seperti dikatakan seorang itu melakukan maksiat. Maksiat tu juga tak ada kebaikan pada dia. Selain daripada itu, apa juga yang Allah takdirkan pada dia ada kebaikan. Cuma sama ada dia nampak atau tidak. Ada orang dia tak nampak. Ada orang dia kata dia tak nampak tapi dia tahu ini adalah kebaikan bagi diri dia. Ada orang dia berfikir macam itu. Ada orang dia kata dia tak nampak, dia serah pada Allah. Apa semua dia berlaku perkara ni. Ada orang dia cakap begitu. Jadi apa pun yang mesti yang kita fahami, Allah tak zalim. Allah tak zalim. Yang zalim ni manusia lah. Sebab tu sampai peringkat tak boleh kata macam ni. Kau zalim kat aku, tak apa. Nanti Allah balas zalim kat kau. Ni satu benda yang salah lah. Kenapa boleh salah? Allah tak zalim. Jadi dia silap pada mentafsirkan apa perbuatan, apa benda yang berlaku dengan dia. Dia tak boleh kata Allah tu zalim. Dan dia tak boleh kata nanti Allah balas zalim kat kau. Tak, bukan begitu. Jadi macam mana yang saya cerita semalam dan saya cerita sebelum ni lah, bagaimana Imam Ghazali kata jauhkanlah orang-orang yang nak meninggal dunia ni daripada orang-orang yang dikatakan menangis dalam keadaan yang teruk. Sama pada ahli keluarga lah, dia kata. Yang saya cerita semalam. Malam kuliah Johor kalau dengar saya cerita dah live. Live AB dekat Jabatan Kerja Raya. Kenapa takut nanti yang saya kata, nanti syaitan ni memang dia nak rosakkan akidah orang last minute. Syaitan ni tujuan dia nak kufurkan orang last minute. Sampai selagi nyawa dia masih ada, lagi tu nak try. Dia dah putus asa, dia cuba. Waktu tu jika dah dikatakan, Imam Ghazali kata, terdengarlah suara-suara anak-anak daripada orang lelaki. Orang lelaki yang nak meninggal dulu, anak dia kata, bah, jangan mati bah, siapa nak tanggung kami bah. Bah, saya sakit bah, siapa jaga saya bah.
Bah kakak OKU bah, siapa nak ambil tahu pasal kakak bah. Contohlah. Bah mak pun dah sakit bah. Kalau abang mati siapa nak ambil tahu pasal kami bah. Macam-macam perkataan. Yang menyebabkan nanti orang yang nak meninggal dunia tu dia menjadi resah. Satu resah setelah dia melihat buku amal dia yang mungkin tak seberapa. Satu lagi resah mungkin dia melihatkan bagaimana anak-anak dia dan isteri dia ni merayu-rayu. Bah jangan mati bah, jangan mati bah. Seolah mati ni boleh dijangan-jangankan. Seolah mati ni boleh dijangan-jangankan. Jangan mati bah, jangan mati dulu bah. Boleh ditangguh-tangguhkan. Bila Allah mengenaki, mana mungkin kita boleh tangguh? Tak mungkin kita boleh tangguh. Jadi mungkin yang bercakap itu atas sebab emosi tu pun memang tak baguslah cakap itu. Tapi kita bukanlah nak salahkan dia semua kan. Sebab emosi sedih tu kadang menyebabkan akal seorang itu lupa. Dia kata, bah jangan mati bah. Kenapa abah nak kata jangan mati? Bukan abah dia yang matikan diri dia. Jangan mati dulu bah. Bukan abah dia yang nak boleh decide mati dulu mati kemudian. Abah tak decide. Kenapa? Ini semua bukan kebutuhan dia. Hidup, mati, pertemuan, kan rezeki ni bukan daripada dia. Pastikan dia bukan juga daripada orang lain. Kadang-kadang, yelah, bila sedih ni macam-macam benda yang tak patut cakap pun dia cakap. Maksudnya bila emosi ni dia melampau, sama ada sedih, gembira, pun sama juga. Doktor tolonglah, doktor suami saya jangan bagi dia mati doktor. Kita tahu benda ni memang berlaku lah. Kadang kita dengar sendiri depan mata kita kan. Tolong doktor jangan bagi dia mati doktor. Mana boleh doktor bagi dia mati? Doktor tolong bagi dia hidup bagi doktor. Mana boleh doktor bagi dia hidup? Doktor ni ikhtiar. Bagaimana ilmu yang dia ada, yang ilmu ini didapat oleh manusia daripada kajian-kajian yang mereka buat. Doktor ni ikhtiar. Tapi, yelah kita kata tadilah, bila emosi itu mula melanda dalam keadaan yang sangat teruk, maka selalunya ia akan mengatasi akal. Ia akan mengatasi akal. Ia akan mengatasi akal. Dulu ada kawan cerita ni, anak dia ni kena denggi berdarah. Jadi doktor tu, nurse ni dia tukar darah tau. Darah yang ada tu tukar. Tak tahu dia buat macam mana lah. Sampai dia kata dia punya panik masa tu. Dia kata, nurse tolong nurse, buat kerja ni cepat sikit nurse tolong nurse. Saya harap nurse yang boleh. Jangan bagi anak saya mati nurse. Dia kata gitu kan, saya diam je lah. Tapi sebenarnya bila keadaan itu tidak terkawal kan, memang akan cakap perkataan yang kita bimbang. Kita meletakkan sifat ketuhanan tu pada makhluk. Apa sifat ketuhanan? Hayyul Qayyum. Dia yang hidup dan hidup itu dengan sendiri. Dia yang hidup, yuhyi wa yumit. Dia yang hidup, dia yang matikan. Dia yang buat. Dia lihatkan sebab-sebab itu kepada manusia lah. Itu je. Dia lihatkan sebab itu kepada manusia. Okey. Sebab tu nak kena faham Nak kena faham bagaimana keadaan-keadaan macam ni kadang-kadang menyebabkan seorang itu dia mudah nak tergelincir daripada akidah dia. Nak mudah tergelincir daripada akidah dia. Lepas tu bila kita berada dalam situasi emosi yang tidak menentu, kalau elok ada seseorang yang boleh menenangkan. Sebab kadang-kadang dia keluar perkataan yang tak sedar nak dengar sekejap lah. Kita tadi dah. Dan waktu tu lah akan datanglah syaitan berbondong-bondong. Tak lagi tak kata syaitan ni ada ketua-ketua dia. Dia kata apa? Tinggalkan godaan-godaan yang lain pada orang lain. Dia ni hanya tinggal beberapa detik lagi untuk dia mati. Mari kita ramai-ramai cuba untuk kufurkan dia. Ni ada kicap semua itu. Maka syaitan-syaitan ni ditinggalkan goda orang lain. Dia datang dulu kat mati tu.
dan dia memperlihatkan beberapa keadaan. Dia memperlihatkan bagaimana syaitan ini menyerupai, macam kita kata ada yang menyerupai muka bapa. Maka orang yang nak mati ni dia nampak, bapa aku. Itulah lebih kurang. Dulu kita dengar ustaz-ustaz kuliah itulah masa 20-30 tahun lalu. Bapa aku. Dari tu. Tapi kita tak nampak. Mungkin kita nampak mata dia pejam. Dia tengah koma kan. Kita nampak pada alam dunia kita nampak gitu. Tapi dia di Bartah tu, dia nak menuju Bartah. Dia ada alam lain yang tersendiri. Dia nampak benda yang kita tak nampak. Dia kata, ayah. Dia kata, ya ni ayah. Kata. Syaitan ni, suara sama rupa sebiji. Dia kata, wahai anak, dia kata, aku dah mati dah dulu 20 tahun lalu. Engkau pun masih ingat. Engkau pun ada masa aku mati. Dia kata, 20 tahun lalu aku dah mati dah. Dan dia kata, sekarang ni aku melihat bagaimana orang-orang Islam dicampak ke neraka. Dan aku melihat bagaimana orang-orang Hindu, orang Kristian dan juga orang agama lain dia arah ke syurga. Dan aku nampak sekarang. Dia kata, wahai anak, aku kesian kat engkau. Engkau ada masa lagi ni. Engkau belum dicabut nyawa. Niat ajalah untuk masuk ke syurga. Na'udzubillah. Aku nak selamatkan kau ni. Allah, yang tipu dari syaitan ni sangat menakutkan. Tipu dari syaitan ni sangat menakutkan. Orang yang terkena, dia pun berniatlah hati dia untuk masuk ke sin ke apa benda ke, mengakibatkan dia mati murtad. Syaitan try sampai hujung. Sampai nafas terakhir dia try. Jadi yang tadi dia kata tadi, yang anak-anak menangis, yang isteri menangis dengan lahirnya perkataan-perkataan, yang tak berapa bagus untuk disebut lah perkataan tu. Maka syaitan ni akan kata, engkau tengok. Kau tengok tu anak-anak engkau tu, kau tengok. Kau tengok isteri kau tu, betul tak dia cakap tu? Siapa nak tanggung mereka? Mereka tak kerja. Dan engkau pula tidak ada meninggalkan apa-apa simpanan. Macam mana mereka nak makan? Dia kata, dia punya hujan ni sangat tajam. Ni guru kata gitulah. Suruh ajar guru ni. Tak patut Allah matikan kau sekarang. Patut Allah matikan kau 20 tahun lagi. Bila anak-anak kau dah besar, mereka dah bertanggung diri sendiri. Dan kau pun dah ada simpanan banyak. Kau dah boleh keluar APF. Waktu tu kau mati pun, pokoknya kau punya keluarga dapat APF kau. Kau lihat. Dia kata. Dia macam dedok lagi. Zalimnya Allah pada kau kan? Betul tak? Dia kata. Dia ulang-ulang. Betul tak? Dia kata. Betul tak? Dia kata. Kau tengok sini yang depan mata kau. Oh ya Allah. Masa guru cerita begitu dulu kami yang belajar ni termenung. Kenapa termenung tanpa bantuan Allah dalam saat sakit roh nak keluar, sakit lagi melihat buku amal yang tak seberapa, datang pula yang tukang-tukang pengacau laknatullah ni, syaitan ni berbundung-bundung datang dengan berbagai strategi dan cara. Cara ni tak boleh, syaitan ni pula datang, muka gini pula, muka mak, tadi muka bapak, muka mak. Dan lebih menakutkan, dia datang dengan muka guru kita yang kita percaya. Dia kata aku ajar tu salah tu, silap aku ajar lah, silap aku dapat tahu yang betul apa. Dia kata benda-benda kufur, yang betul Kristian tu betul. Ya Allah itu. Lepas tu doa yang dia ajar. Warahmatan indal maut. Dengar tak cakap ni? Warahmatan indal maut. Imam baca setiap kali solat. Beberapa doa yang menyebut perkataan maut ni. Doa ni lah yang ulama kata, kalau kat kampung dipanggil doa selamat. Antara kandungan itulah. Satu,
wa taubatan qabla al-maut. Lepas tu bila imam baca kita angkat tangan ni, bukan saja kita angkat tangan, kita kena rasakan, ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut, ya Allah. Jadikan aku ini orang-orang bertaubat sebelum aku menemui kematian. Kena betul-betul rasa itu. Waktu dia baca tu rasa itu. Jangan tidur. Jangan imam baca doa kita tidur. Ini satu benda yang sangat tak patutlah. Sedangkan imam minta ni benda-benda yang sangat baik. Wa maghfiratan ba'dal maut. Wa taubatan qabla al-maut. Jadi kita ni, biar kita ni jadi orang bertaubat. Sebelum kita mati ni, tak ada kalimah yang kita bangun malam-malam. Tak ada kalimah yang kita sebut. Antara banyak kalimah zikir yang kita sebut. Antara kalimah zikir yang kita sebut itu ialah istighfar, taubat, kesal, azam, berhenti. Lepas tu bertindak. Bertindak apa? Kalau dosa itu menyebabkan melibatkan kefarduan, bertindaklah mengqadha solat. Kalau tinggal solat. Kalau dosa itu melibatkan puasa, bertindaklah mengqadha puasa. Kalau ada fidyah yang perlu dibayar, bayarlah fidyah. Pergilah beli beras. Payah sikit. Pergilah payah sikit. Kita bayar denda, betul tak? Bayar denda, pergi kalau boleh bawa beras, cari orang miskin bagi. Barulah terasa bayar fidyah. Memanglah kalau kita nak convert pakai duit, pada mazhab lain boleh. Taklid mana lain boleh pakai duit. Tapi seolah-olah aku ada duit, bayar itu je lah. Bukan tu. Fidyah ni dibayar dengan rasa penuh berdosa. Kenapa berdosa? Lambat aku qadha puasa aku. Dulu tingkatan 5 aku qadha puasa, tak puasa memang sekolah tu. Haid-haid ni memang tak puasa lah. Kadang-kadang tak haid pun tak puasa. Itu lagi leceh. Dan qadha ni tak tahu cukup atau tak cukup. Jadi bayar fidyah ni kena rasa dalam keadaan sedih. Kenapa? Aku ni silap ni dulu. Bayar fidyah ni rasa sedih betul. Patutnya sebagai orang Islam tak boleh bayar fidyah. Kan? Tahun ni tak puasa terlepas qadha. Tahun ni tak puasa terlepas qadha. Tapi atas kelalaian kita, atas tidak serius ni kita dengan agama ni, seolah-olah kita tak takut. Itu kita tangguh. Akhirnya, itu denda fidyah tu keluar. Sebab tu saya kata bayar fidyah ni kena rasa kesal lah nanti. Kenapa lah perangai aku begini? Macam orang tak takut mati. Macam sebenarnya takut, tapi tidak dibuktikan pada perbuatan. Tidak dibuktikan pada perbuatan. Jadi jangan cakap Allah itu zalim. Dan bila kita doa lepas ni, imam baca dalam jemaah ke, atau kita baca seorang-seorang, 3 perkataan maut ni, apa yang pertama? Wa taubatan qabla al-maut. 3 benda. Saya nak tulis sikit 3 perkara dalam doa yang berkaitan dengan maut. Satu, wa taubatan qabla al-maut. Mohon jadi orang yang bertaubat sebelum mati. Awal mati ya. Dua apa?
Warahmatan indal maut. Dan mendapat rahmat waktu Rahmat. mati. Memohon rahmat sewaktu mati. Jadi ada dua lah, tiga kita mohon. Kita mohon rahmat sewaktu mati. Waktu mati ni maksud apa ni? Apa perkataan yang selalu orang kata lah? Sakaratul maut. Ini Ustaz. waktu nazak. Kalau orang bangsa kita ni, dia kata ayah dah nazak dah. Dia kata nazak. Ini dia kata waktu nazak ni. Nazak. Dulu saya tak ingat lah apa Ustaz kata nazak ni dia ada satu makna. Apa makna dia? Terkoyak ke? Terpisah ke? Dia begitulah makna dia. Waktu nazak. Waktu nazak ni maknanya saat roh itu hendak dikeluarkan. Maknanya nazak ni kita kata saat hampir. Ini saat hampir. Hampir keluar roh. Hampir keluar roh. Ini yang disebut waktu nazak ni. Ni. Apa yang dipohon ialah satu perkataan yang sangat mahal harga dia ni. Ini benda rahmat. Rahmat ni apa benda ni? Kasih, sayang. Dan yang paling tepat selalunya ulama kata kasih sayang. Dan ulama kata belas kasihan. Maknanya mohon dikasihani. Mohon dikasihani. Kenapa? Ini yang sangat kritikal ni. Orang yang mati kufur, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Orang yang mati kufur, dia kekal dalam neraka. Ini yang ulama sebut ni. Dan itu yang syaitan laknatullah ni dia try pada ujung-ujung usia. Bagi 2-3 minit nak meninggal ni, waktu tu dia try macam-macam cara. Dia menyamar dengan muka ni, dia menyamar dengan muka ni, dia cakap begini, dia cakap begini. Lepas tu lah bila ada orang-orang yang menangis dalam keadaan yang sangat kuat ke dan meratap-ratap. Abah jangan mati Abah, tolong Abah jangan mati, siapa nak tanggung kami Abah. Tolong Abah jangan mati Abah, kakak pun dah sakit Abah, siapa nak jaga kakak Abah. Tolong Abah, mak pun dah tak sihat Abah, siapa nak jaga mak Abah. Ni problem gini menyebabkan orang yang nak ditarik roh tu dia rasa macam mana ni. Datanglah laknatullah ni. Datanglah iblis ni. Dia kata apa? Kau tengok. Allah nak matikan kau sekarang. Kau tengok. Tak patut kan? Tak patut kan? Dia kata. Dia desak Tu kau tengok tu bawah tu. Kau nampak tu. Hujung kaki tu. Nampak siapa tengah nangis tu. Tak patut kan Allah matikan kau? Zalim Allah ni. Dia kata gitu. Dia try untuk ajak masuk Yahudi ke masuk apa agama lain ke, fahaman lain ke, dia tak dapat. Dia gunakan ratapan-ratapan daripada anak-anak ni. Kalaulah orang itu iman dia tak teguh. Dan kalaulah waktu tu, na'udzubillah min dzalik, dia tidak mendapat belas kasihan daripada Allah. Apa yang boleh halau syaitan ni? Siapa yang boleh hindarkan syaitan ni daripada datang mengurungi orang mati? Siapa? Itulah Allah. Itulah. Itulah Allah. Jadi, Allah buat ni bukan sebab kita ni orang soleh ke apa ke, tapi rahmat. Macam mana dia masukkan manusia dalam syurga,
Dengan belas kasihan dia je sebenarnya. Dengan rahmat dia. Dengan belas kasihan dia. Dengan sifat dia yang sangat menyayangi pada hamba-hamba dia. Jadi rahmat inilah yang kita mohon agar diberi pada kita ni, agar diberi pada kita ni dalam keadaan yang sangat kritikal. Itulah nama dia sakit mabuk maut, atau kita kata sakaratul maut. Sebab apa orang mati ni dia kelam kabut dah ni. Kita tengok buku amal dia, lagi 8 tahun tak gagal semayang. Tak habis gagal lah. Tentu lah ni. Tengok baca Quran pun, khatam pun, selama hidup pun 2 kali je. Amal khatam Quran pun tak macam mana. Zikir lagi banyak bercakap dari zikir. Lagi banyak bercakap daripada zikir. Lagi banyak berbual daripada zikir. Lagi banyak dengar benda-benda yang tidak ada memberi faedah daripada akhirat dia. Daripada dengar benda-benda yang baik. Dan waktu tu dia dah bimbang. Waktu tu dia sibuk cakap, Rabbi irji'un, balikkan aku wahai Tuhan, balikkan aku, jangan matikan aku. Aku nak buat amal soleh yang aku tinggalkan. Baliklah aku wahai Tuhan, balikkan aku wahai Tuhan, balikkan aku wahai Tuhan. Waktu tu dia kata gitu. Dan apa yang sangat penting waktu tu, yang ulama-ulama ajar doa waktu tu, dan Rasulullah juga ajar doa waktu tu yang diharap 100% adalah harap. Tidak ada takut. Kan ada takut dengan harap kan. Dikatakan apa? Khauf dan raja. Waktu tu hanya harap rahmat Allah. Setelah sebelum ni kita berusaha melahirkan sebab. Supaya apa yang kita harap ini bukanlah dipanggil sebagai apa? Apa belajar? Angan-angan. Bukan angan. Tetapi harap. Apa beza angan-angan dengan harap? Beza dia ialah harap, angan-angan ni dia tak ada usaha. Harap ni dia ada usaha. Usaha itulah moga-moga dipandang. Ya? Tak melahirkan sebab. Melahirkan sebab ni. Betul ni? Melahirkan sebab. Nak dapat ampun, mintalah taubat. Nak dapat taubat, ikutlah syarat. Gitulah dia katakan sebab. Barulah kita ni dikata orang yang berharap pada Tuhan. Ini takut neraka tapi tak lahirkan sebab. Nak syurga tak dapat, tak mohon rahmat. Dan tak usaha untuk mendapatkan rahmat. Rasulullah kata ahmaq apa? Ini orang bodoh. Atau guna orang bodoh. Haji Yus? Ada angkat tangan Haji Yus? Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Tengok lama tak nampak Haji Yus. Baik, ini pun nak pergi kerja Ustaz. Tak apa. Dengar sekejap dulu kerja. Alhamdulillah, syukur. Okey Haji Yus. Nak tanya dari segi yang Ustaz kata doa tadi. Doa tadi, ada tak berbeza dia dengan yang kalau kita doa yang macam ni. Allahumma zukna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah. Kan? Ada beza tak? Dia dari segi perkataan je lah beza, tapi maksud dia sama kan? Sama ya. Jadikanlah kami ni mati dalam kami bertaubat, dan jadikan kami ni mati dalam kami mengucap syahadah. Ya. Saya dulu kan, masa saya tingkatan 3, saya masa tu surau ni memang tak ada orang lah tempat rumah saya ni. Jadi kami belajar kitab dengan yang saya cakap tu lah, yang guru nama Ibrahim Pulau kan, nama dia gitulah. Umur 80 lebih. Fikir kami 11 tahun, umur 80 lebih. Jauh sangat beza ni. Kita panggil Atuk lah. Kadang dia bilang diri dia Atuk. Atuk nak beritahu, suara dia pun macam orang tua. Atuk nak cakap, minta dengan Tuhan, mati ni biar dalam kalimah syahadat, nanti masuk syurga. Dia gaya-gaya bahasa cakap dengan anak dengan cucu dia lah. Lepas tu, yang saya ingat ada seorang budak ni, dia ni kira adik dia Zakaria, satu baya dengan saya. Dan dia ni, mereka ni sekolah St. Gabriel. Saya sekolah Ampang, mereka sekolah St. Gabriel. Kebanyakan budak-budak ni pergi St. Gabriel, ambil baki. Jadi, ada abang dia ni nama Sahab. Saya tak tahu nama betul dia apa, tapi kami panggil dia Abang Sahab. Dia ni lebih kurang masa dia Form 3, abang dia ni Form 6. Tak tahu lagi, Form 6 ke Form 5.
Dia kalau semayang kan, jadi imam, kerana memang orang tua tak tahu surau bahasa tu. Saya pun pelik lah tu. Jadi antara budak jadi imam ni, seorang ni nama Faizal. Saya ingat nama dia orang tau satu. Nama sangat dengan dia orang. Rapat sangat. Seorang ni nama Faizal. Faizal ni ada adik nama dia Jun. Muhammad Jun, Jun. Jadi kita ada buat kelab bola, nama dia Jun's Club. Belilah JC. Pas JC buku boleh beli. Yang Sahak ni, dia ni kalau jadi imam, bila dia dah belajar dengan kami pun belajar sama dengan dia, dengan Ustaz Lebih Ibrahim ni, dia kalau dia doa bahasa Arab lah, tapi ujung sekali, dia akan doa, Ya Allah, kau matikan kami ini dalam kalimah La ilaha illallah. Dia doa gitu, Sahak ni. Ilmu Sahak lah. Jadi adalah pelajar ni dia tanya dengan Ustaz, Sahak kan Ustaz? Sahak ni budak tu lah. Ustaz Sahak kan, kau jadi imam, dia doa, Ya Allah, matikan kami dalam kalimah La ilaha illallah. Maksud Sahak ni form 5 ke atau form 6? Jadi Lebih Ibrahim ni kata apa? Doa ni tak apa bahasa Melayu, tak apa bahasa Arab, tak apa. Tu doa bagus tu dia tu. Dia pujilah Sahak ni. Doa ni bagus. Maknanya kalau kita doa itu tak apa. Doa itu tak apa. Kalau tak sebut itu pun tak apa. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Walaupun tak dapat mengucap dua kalimah syahadat, ditakdirkan tidak dapat, tapi adalah besar makna itu dia mendapatkan ampunan Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Bila dia lepas dia mati, lepas roh dia keluar, dia dikatakan orang yang mendapatkan ampunan Allah. Itu besar makna tu. Itu besar makna tu. Jadi mahalnya benda ni, nama rahmat ni mahal. Jadi okey, nak habiskan tiga ni. Mohon wa maghfiratan ba'dal maut. Mohon mendapat keampunan selepas mati. Tengok sini. Ini sebelum. Tengok Ini sebelum. Dia ada tiga suasana. Ini sebelum. Okey. Ini hendak. Ini selepas. Abang Lim. Dia toilet break, Ustaz. Oh, dia gitu toilet. Okey. Tak nak tanya dia ada main kala-kala tak? Tadi, emergency masuk toilet. Ya, dia toilet tak apa. Ni, kita tengok the situation ni. Ada tiga keadaan ni. Jadi, ulama-ulama mengajar, Rasulullah mengajar kita untuk doa pada tiga keadaan ni. Sebelum, waktu nak, selepas. Keampunan ni bukan saja kita harap, tapi dia jadi doanya wajib dibaca. Doanya wajib dibaca sewaktu dia menjadi jenazah, tapi orang lain bacakan dia. Ustaz nak tanya, kalau yang minta mati dalam husnul khatimah tu maksudnya sama juga ke macam mana tu? Sama lah tu. Husnul khatimah ni mati dalam baik. Husnul ni maknanya baik. Khatimah ni khatam. Dia ada perkataan khatam. Jadi dua kali doa ni. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina. Ada lagi satu, 4. Fi sakaratil maut. Apa tu? Hawin alaina fi sakaratil maut. Apa?
Ringankan sakit. Halwin. Halwin ni tenangkan, ringankan, tenangkan, ringankan. Ringankan apa? Fi sakaratil maut. Sakarat. Maut. Sakarat ni apa? Sakarat ni maksud mabuk. Pernah tengok tak orang demam panas? Dia punya sakit badan dia, panas di badan itu sampai dia mengacau. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Saya dulu pernah tengok orang lagi dia berumah, perempuan. Suami dia pegang dekat tangga. Saya kata, kenapa ni bang? Dia demam panas sampai macam kacau. Memanglah, memang ada jadi-jadi lah. Daripada kehidupan manusia ni jadi gitu. Jadi mohon Allah mahawin alaina fi sakaratul maut. Kenapa? Ringankan. Sebab kesakitan dia ni sangat menakutkan. Tetapi sakit semua tu Allah yang beri. Ada ulama kata sakitnya orang nak mati ni Allah yang beri. Kenapa? Allah nak habiskan dosa dia. Allah nak habiskan dosa dia. Supaya bila roh itu keluar, dia tak dosa. Itu yang mahal. Dia tak dosa. Jadi ini yang perkara ni sebagai sampingan lah yang saya cerita tadi. Okey, tengok sini balik. Mana? Ni. Okey. Yang belah kiri dah baca ke? Memperlekehkan solat. Belum, Ustaz. Belum Ustaz, belum Ustaz. Ustaz. Okey. Belum lagi rasanya. Belum kan? Belum. Sekarang kita pergi sini lah pula. Mana kita baca sini, ada 3 lagi belum baca lah. Memperlekehkan ni. Memperlekeh ni macam kita ambil ringan lah. Solat bila diajak solat. Seperti katanya. Ini dia ada keluar perkataan yang menghina ni. Dia kata kamu pergilah solat. Dalam kitab kata begini perkataan ni saya cuba type balik je. Kalau kamu masuk syurga, aku pegang kamu. Okey, saya nak betulkan sekejap. Aku pegang kamu untuk ikut tumpang masuk syurga. Untuk ikut tumpang masuk syurga. Aku pegang kamu untuk ikut tumpang masuk syurga. Atau katanya tak ada faedah pun semayang. Ni ada 2 jenis perkataan yang lain lah. Satu tu dia memperlekehkan, dia mempersenda-senda lah. Pernah saya dengar dulu kata macam ni, pernah lah. Tapi mungkin perkataan yang lain lah. Tapi yang maksud dia memperlekehkan lah. Kadang duduk ITM ke mana-mana, duduk ramai-ramai kan. Kawan berbual, kita semayang dalam bilik. Pada kelas je dah pukul 2, gitu gini dah makan 2.30, semayang Zuhur. Kelas ada pukul 3 lah contoh. Semayang kita mereka tengah berbual, kita semayang je lah. Tadi nak suruh dia orang diam. Oh dia diam, lebih dengan semayang, nampak. Ini macam seolah-olah menghina. Lepas tu orang ramai ketawa. Dia guru ayah, tuan semayang, guru ayah. Nampak Orang tu semayang, kau tak semayang tu kau je pasal lah. Betul tak? Dosa kau. Tapi jangan kita mempersendakan, mempertawakan, melekehkan. Ada kawan jadi begini, ni kadang-kadang kita sedih juga. Dan kita cakap juga kadang. Tapi bila dia kawan kita, dia tak dengar dia kita. Tu seorang dia lah. Tu saya kata kadang dulu kami dulu asrama kami tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dulu ada lama-lama belajar ITM Shah Alam dulu ada budak-budak Kesuban. Kalau ni budak-budak, kita kata budak Arkam lah. Kita panggil kawan kita ni orang Arkam. Mereka bukan Kesuban, mereka duduk bawah di kelas. Saya tak tahu lah masa tu memang tak ada larangan pun. Ada juga budak perempuan yang terpudah ITM tu. Ada seorang tu kembar. Budak kembar, dia pergi pudah. Dia pergi kelas pudah. Dia jangan di satu khusus sama, kelas sama. Kadang budak tabligh, bukan Seban dulu. Tapi sekarang ni ramai lah. Agaknya lah, sekarang pun saya tak tahu lah situasi macam mana kan. Tapi dulu ada yang budak-budak ni. Budak-budak ni kadang duduk asrama yang sama. Jadi pagi kadang nampak dia orang berjalan 3-4 orang kan. Dia jalan pergi ke kelas.
Ada kawan saya ni jerit daripada atas bilik. Oh, Ustaz Pansing dia panggil. Sekali tu. Saya cakap dengan dia, ini kawan-kawan juga ni. Gurau-gurau juga. Tapi saya cakap dengan dia, jangan cakap begitu. Kau panggil dia gitu. Kau macam hina apa yang Nabi pakai. Alah, dia kata aku bola lawak lah pagi-pagi ni. Dia kata tak, kau nak lawak benda lain. Saya cakap terserang dengan dia. Dan kawan-kawan tu pun masih lagi berhubungan kami lah dalam grup. Jangan cakap begitu juga. Yang kau sebut tu, pakaian tu Rasulullah pakai. Tapi ada budak yang kita tegur tu, dia mungkin lah. Saya tak pernah pula bab tu ada orang bangkang, tak pernah lah saya. Dan kita pun memang waktu tu pun orang tak dengar dekat kita. Kalau kita pun, mungkin kita pun lebih kurang macam dia juga waktu tu. Semayang tu pukul 3 gitu je lah. Tapi kesedaran ni mesti ada. Jangan lekehkan. Jangan lekehkan perkataan-perkataan yang melibatkan ibadah. Yang banyak orang kata, kau semayang nanti, kau masuk syurga nanti, aku pegang kau punya kain dan aku dapat ikut kau dari belakang masuk syurga. Ingat benda ni macam masuk rumah orang ke? Boleh pegang tangan orang. Atau dia kata, semayang pun tak ada apa-apa. Aku miskin juga. Kau tak semayang pun kau miskin, aku tak semayang pun kaya. Dia boleh murtad. Dia boleh murtad tau. Jaga-jaga benda ni yang cakap. Dia cakap, hati-hati. Dengan bab-bab takdir, hati-hati. Lepas tu kita belajar ni, kita nak remind diri kita hari-hari selalu kita bagi tahu jangan cakap benda gini kerana dia boleh bawa murtad. Okey, nak tanya apa wah? Ni Ustaz, yang macam ni Ustaz, yang dia orang viral dengan Ustaz, tengah solat, lepas tu ada pula kawan sebelah buat ni, lepas tu kita tengok video tu kan. Lepas tu kita gelak-gelak kan. Jadi, habis Ustaz? Viral macam mana? Dia viral, kawan dia katakan saf belakang, kat saf kedua. Lusing lah kawan dia, tepuk punggung kawan ni, lepas tu pada kaki dia, tolak kaki kawan tu. Jadi kita tengok video tu, kita pun gelak-gelak. Ibarat membelekehkan Ustaz, betul Ustaz? Dia macam apa? Dia macam gurau-gurau dan semayang lah maknanya. Ya betul. Tapi yang buat ni bukan budak-budak. Dia macam gurau. Untuk kita tengok ni menunjukkan jahilnya mereka ni lah. Menunjukkan jahil mereka. Kena semayang tepuk kepada orang sebelah itu. Menunjukkan jahil ni mereka ni. Kita ketawa ni bukan kita ketawakan solat tu. Saya tahu kata apa sangat Dia tujuan dia, video tu dia sebarkan tu adalah untuk seolah-olah nak bagi orang tahu lah. Sebenarnya jangan sebarkan video macam ni. Betul. Kita dapat, kita stop. Kita stop. Bila kita stop, dia takkan jadi pada orang lain lah. Orang lain tak ikut ketawa. Sekarang ni WhatsApp ni terutama dalam grup lah, banyak benda-benda yang tak patut ada lah kadang-kadang. Yang tak patut ada lah. Tak patut orang tengok. Tapi mereka ni rajin ni, mereka ni nak share. Haji Yus, sila Haji Yus. Ustaz, semangat pula tanya ni. Minta maaf Ustaz. Nak tanya dari segi macam itu kalau solat Ustaz. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang hantar faedah yang mengaji kan, dia buat taranum. Dia contoh, ku minta rokok sebatang. Contoh macam tu lah kan. Panjang. Dia soalan dia mempersendakan Al-Quran. Jadi macam mana keadaan tu Ustaz? Dan yang hantar tu sendiri. Itu tanpa khilaf Ustaz. Yang buat perbuatan tu tanpa khilaf Ustaz. Yang buat perbuatan tu lah. Yang menyebar tu patutnya dia kena sebar dan dia taruh not. Jangan buat macam ni. Wahai kawan-kawanku yang aku kasihi. Dia menyebabkan murtad. Saya cakap dulu budak bilik saya tau. Macam juga. Mina tak malu buka baju. Nampak? Mina lah perempuan Mina. Tak malu buka baju. Ada orang main gitu dulu tau. Kita dulu mengaji pun lebih kurang je lah. Tapi saya dengar saya terkejut. Saya cakap ni, kau cakap apa ni? Tak adalah buat-buat lawak.
Engkau kata Mina tak malu buka baju nampak ada benda dekat lagi lah. Yang kotor-kotor lah. Yang jalan dia macam dia sebut huruf ain lah. Mina tak malu buka baju nampak. Saya ingat lagi perkataan ni tau. Dia kata sebut. Ada Betul kawan Zat, betul Zat. Memang ada Zat. ada kamu. Tahu tak benda ni? Ada. Lepas tu orang ketawa orang ramai. Tahu tak yang pelaku ni murtad? Kalau dia kata, kau dah murtad. Dia boleh terima. Dia boleh terima. Dia tak boleh terima. Tapi bukan kita kata dia murtad. Kita tak boleh kata dia murtad. Ada ciri dalam kitab kata orang ni murtad. Kau tak setuju, kau pergi lah cakap dengan orang kitab. Kau pergi jumpa ulama-ulama besar ni, kau kata, apa pula aku murtad? Aku pula, mana murtad? Aku gurau-gurau je. Boleh ke gurau-gurau pada Al-Quran? Ini zaman dulu tau, orang sebut. Lepas tu ada seorang budak, course business ni. Kami ni dalam bilik ni banyaknya budak engineering. Dia sebut nama budak lelaki yang saya sebut lah. Engkau jawab besok kau ayat. Engkau cakap begini, kau jawab gitu. Saya terus cakap dengan dia dengan guru ni lah. Kita pun dulu suka jawab pelawak dan bilik kan. Tapi janganlah benda-benda yang macam gini. Tu, minta rokok lain, rukuk lain. Terbatang, macam dia gurau-guraukan benda-benda gini kan. Ni bahaya ke? Ni bahaya. Lepas tu bila kita tak ni kan, kita tak belajar tu perbuatan murtad tu berluasa. Dan kita kalau kita nak sebarkan, kita mesti taruh satu nota. Mari kita sama-sama belajar bagi orang Islam, jangan buat benda ni bimbang jatuh murtad. Okey, bersebarkan tak apa. Tapi nota mesti ada. Nota mesti ada. Moga Allah lindung kita lah. Betul lah Moga Allah lindung kita daripada perbuatan apa? Perbuatan menyebabkan gugur iman. Perbuatan menyebabkan gugur Islam. Jangan gurau-gurau lah. Kalau nak sebar, kena cakap ini perbuatan ni boleh murtad. Mulut ni jangan mulut ni jangan lancang sangat lah. Saya tengok kadang-kadang orang popular ni mulut lancang ni tak tahu agama duduklah dia diam, pergilah belajar. Betul tak? Jadi tak tahu agama nak cakap. Lepas tu nak gurau-gurau, baru-baru gurau pasal apa? Apa? Bukan nakir lah benda lah. Saya pun tak tengok video tu lah. Tapi adalah tema orang kata ada hati-hati ni di gurau-gurau pasal bukan nakir. Ada kata Islam ni gini, bukan gini. Salah faham pasal Islam pula. Dia cakap dan sebab dia ni orang terkenal, walaupun dia bukan ahli dalam agama, tapi cakap dia menjadi perbuatan orang. Patutnya siapa keluar statement yang menyalahi, yang menyebabkan orang boleh murtad atau dia boleh murtad, patutnya orang panggil. Reman dia 3 hari, tanya dia, bagi dia tazkirah, betul ke akidah dia? Okey, taubat. Itulah patutnya. Saya cakap dengan dia, sekali kau cakap perkara ni, kami akan tindakan penjara dengan kau. Ni lah sikit, betul. Tapi malangnya, berleluasa. Kata Allah itu adalah getaran apa benda. Mana ada Allah ni getaran? Belajarlah sifat 20. Allah, lagi cukup bimbang lah. Kadang-kadang, bila dia nak jadi sensasi, sensasi, wartawan ni, dia pergi tanya orang-orang begini. Kau dah tahu, kau nak tanya pendapat agama, kau jangan tanya orang sini. Betul. Ni Kedah ni, dia haramkan lesen Arab. Saya bukan cakap politik tau, bagi orang Islam lah. Kau pergi tanya pendapat orang-orang yang liberal, yang berpahaman, pluralism, liberal. Memang dia akan cakap benda-benda yang lagi. Dia kata kita ni kan negeri majmuk macam-macam dia cakap. Dia faham tak apa dia cakap ni? Dia buka tak kitab apa benda yang dia cakap ni? Dia reti tak? Dia tak reti. Dia tak reti dia jadi macam-macam pun. Okey.
Dulu, yang saya kata dulu, ada satu ustaz cerita lah. Ustaz Ahmad Nasir Bawawi, Gombak. Dia pergi London, Central Mosque London, visit London tu, dekat Central Mosque London tu. Dia bukan tengah bandar, masjid ni dia macam dekat taman-taman perumahan jugalah. Jadi, ada orang Bosnia minta derma dekat ada pintu masjid lah. Masa dia datang tu dia kata azan Zuhur. Maka dia cakap dengan kawan ni lah, dia bagilah duit, tak berapa kawan dia bagi tak tahu lah, tak ikat lah. Dia ambil duit sikit, dia masuk lah. Dia kata, come inside. Let us pray together and pray to Allah for your country. Nanti mari kita masuk dalam masjid ni, sembahyang Zuhur, mari kita doa sama untuk rakyat kau lah, rakyat Bosnia, kawan kau di Bosnia. Ustaz ni kata, terperanjat dia, orang yang pegang tong derma dia kata, no. Allah cannot give me cash. Dia boleh kata, Allah cannot give me cash. Tuhan tu lebih aku tunai gitu. Yang lebih aku tunai orang ramai ni. Betul aku tak boleh bayar, aku tunggu. Macam dalam lain perkataan, dia kata, tiada faedah semayang bagiku. Selalu orang dia cakap begini, bila kita suruh dia semayang, dia jadi emosi. Budak-budak remaja kot. Dia jadi emosi. Akhirnya dia nak patahkan hujah kita dengan seolah-olah nak memberi satu hujah yang realiti. Apa? Aku tak semayang pun, kau semayang pun tak kaya. Aku tak semayang pun tak kaya. Dia kata, apa faedah aku semayang? Dia kata, oh, ni bahaya lah. Ni bahaya. Semoga Allah lindung kita lah. Dengan rahmat dia, lindung keluarga kita, lindung semua orang Muslim, orang Islam. Janganlah cakap perkara gini. Amin. Jangan cakap begini. Lepas tu emosi ni kalau tak terkawal ni, dia memang keluar benda-benda yang tak patut. Sampai kita kadang kita tak sedar, kita menafikan sifat ketuhanan. Tadi lah. Bini kata dengan suami, bang jangan mati bang, tolong bang jangan mati bang. Mana Allah kat itu? Mana dalam hati kita waktu tu mana Allah? Kita boleh kata, ya Allah kau panjangkan umur aku. Betul-betul lah. Ya Allah kau jangan matikan suami aku, ya Allah kau panjangkan umur dia. Itu betul. Walaupun dia nazak. Nampak seolah nazak. Kita pernah dengar ada orang beberapa kali nazak. Orang masjid dah baca Yasin atas rumah. Minggu depan elok orang pergi masjid. Pernah tengok tak orang ini? Pernah tengok orang ini? Pernah tengok kan? Dah semput-semput. Orang suruh dah datang baca Yasin, tengah baca Yasin. Sesak nafas. Dada dah gelombang. Pak Imam kata, Allah dah dekat dah ni. Kakin kan kat telinga dia. Kakin cuba diam nafas berjalan. Ini tak mati ni. Dia kata tidur ni. Biar dia tidur. 3 hari elok dia datang. Laju. Naik motor pergi masjid. Bulan depan jadi lagi. Lepas tu elok balik. Sebab apa? Ajal dia Allah kata belum sampai. Itu je. Dulu siapa yang jatuh helikopter tu? Tan Sri Ghazali Jawi. Ghazali Syafi'i. Tak mati orang dia tu. Dia bercedera lah. Orang tanya dia, macam mana Tan Sri boleh tak mati? Dia pula tanya gitu. Dia tanya macam mana Tan Sri boleh terselamat daripada maut. Reporter ni pun satu. Janganlah tanya soalan gitu. Betul lah. Kalau maut datang, mana ada orang boleh selamat? Masuk akal lah soalan itu. Dia tanya live dekat TV macam mana Tan Sri terselamat daripada maut? Maut orang datang boleh selamat ke? Boleh kata nanti? Boleh cakap minggu depan lah. Tolonglah minggu depan lah. Few lagi. Bagi aku taubat betul. Bagi aku apa? Dapat buat amal lagi. Patutnya dia tanya macam mana keadaan Tan Sri waktu jatuh, boleh lah. Jangan tanya Tan Sri kenapa Tan Sri selamat dia maut. Macam mana boleh jawab apa tau?
Ajal saya belum sampai, saya tak mati lah. Itu betul jawapan itu. Ajal saya belum sampai. Dia kata kalau ajal sampai, jatuh katil mati. Betul tu. Betul. Saya ingat dulu arwah bapak saya kan. Arwah bapak saya ni, last kali dia masuk hospital, dia pakai baju batik tau. Dan dia yang pandu kereta, saya duduk sebelah. Dia pandu kereta. Saya masih terdengar sampai sekarang, bila dia pusing steering, dia pakai cincin. Jadi dia dulu pakai kereta Toyota. Steering dia ni tak ada cover, macam ada cover kulit, tak ada tau. Cover plastik tak ada. Jadi bila dia pusing, bunyi tangan dia tak. Bunyi dia tangan cincin dia berlaga steering lah. Saya kalau bawa kereta, saya perasan bunyi apa ni bah? Cincin ni dia kata. Pelakutlah kereta ni ada bunyi apa-apa rosak kan. Last kali, dia pakai kereta apa? Toyota Corolla, gitulah. Toyota Corolla, last kali. Jadi, dia macam anak saya dah 2 lah. Dia bawa kereta. Sekali, doktor kata masuk wad. Masuk wad. Habis saya tanya, Abah buat mana bah? Saya tanya, Abah buat mana? Dia kata apa? Mana-mana pun tak apalah, mati mana-mana boleh mati, dia kata. Dia kata itu. Dia tak pernah cakap dengan saya gitulah. Kamu ni kalau masuk hospital pun, tak ada wad pun dia tak cakap gitu. Tapi hari itu dia cakap gitu. Okey, pukul 9 kejap. Okey, dekat pukul 9 Ustaz, saya nak pergi suruh Anggrek Ustaz. Kejap. Ni sebelah ni suruh Anggrek. Dia kata mati pun, saya pun dah rasa tak sedar hati. Saya cakap dengan mak saya, Mak, tadi Abah cakap begitu. Mak saya dah menangis. Itulah jalan dia masuk, dia dah meninggal dekat hospital JCL lah. Itulah. Dia kata mati mana-mana boleh mati. Dia cakap dengan muka tenang lah. Tapi masa tu dia pakai baju yang macam orang nak pergi mesyuarat, macam rasmi kerajaan. Dia pakai baju tu. Tak pernah dia beli baju tu. Dia pakai t-shirt kan. Saya diam je lah. Saya tak apa lah. Saya diam. Lepas tu dia masuk wad, dia kena operation, dia tak sedar, dia meninggal. Okey. Itu kita kata-kata perkataan ayat kita lah. Okey, cukup nanti. Ya Ustaz. Tanda kat sini InsyaAllah Ustaz. Menyuruh. Ni ya. Saya color lain lah. Boleh nampak. Okey Sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, nak bangkut ya, nak pindah barang. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.